bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati, dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada di taman ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab. Seperti biasa kita termohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Moga Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah yang maha menyembuhkannya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain kepada para pesakit. Syafakallah syifat ajilan untuk Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah Aziz, Juminah Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah Sanib, Saimah Sanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslita Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Umar, Faizal Ikmal Azami, Sharifah Siti Nur, Said Madzin, pejuang-pejuang talisemia, Jasmine bin Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Sarina Sofia, Salamiyah Hamadiyah, Jani bin Jamari, Ainur Yusnita Muhammad Faid, Haja Sirang bin Tobari, Haja Masita binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Hindun bin Muhammad Aruf, Jami'ah bin Rahmat, Wani Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Amrul Majid, Haja Maidah binti Yid, Faiza Ikmal Azami, Nur Firasa Fafa bin Haji Muhammad Fauzi, Mustafa bin Muhammad Basir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Muhammad Syaza Akil Naufal bin Muhammad Syafiq, Nurul Huriyah Zainal Abidin, Fatimah binti Ahmad, Nur Ain binti Abdullah, Muhammad Al-Syafi'i bin Muhammad Azan, Hasanuddin bin Abu Bakar, Rahbuddin bin Muhammad Nur, Zaid binti Ahmad, Daduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizul Anwar bin Hamdan, Rukman Al-Mukarim bin Syahrul Nizam, Zara Safia binti Zahiruddin, Siti Nazira binti Abdul Aziz, Faridah binti Yahya, Muhammad Kausar bin Imran Hazimin, Muhammad Nufal bin Mustafa Kamal, Nur Helmi bin Alias, Nur Izwan Radwan, Ilin Nuar, Sumaya binti Ilin Aminin, Ashifa Medina Muhammad Farid, Muhammad Hakim bin Harun Nizam, Siti Asa binti Sa'ad, Nurhana Muhammad Said, Nur Anis binti Muhammad Din, Yaakob bin Saleh, Marisa Mardiah binti Luqman Hakim, Rasali bin Bulat, dan seluruh nama-nama yang mohon kita doakan diberi sifat yang sempurna, itu seramai 197 orang. Dan juga tidak lupa kepada pesakit COVID, iaitu Rohaniah Elias Ania binti Baharudin, M. Aklan Anid bin Miza Afandi, M. Akid Anwari bin Miza Afandi, Iris Arisa binti Miza Afandi, Wan Nur Hashimah bin Wan Hashim, Hasanuddin bin Abu Bakar, dan seluruh jemaah yang hadir pada pagi ini. Sekiranya juga kita diuji dengan pelbagai kesihatan yang kurang mengizinkan dan juga pelbagai masalah. Mudah-mudahan dengan asbab kita berada di halaqah ilmu, mudah-mudahan Allah permudahkan segala untuk kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seperti biasa, Gubernur Iman tidak lupa merakamkan sana hilwah kepada yang menyambutnya pada hari ini. Barakallah fi umrik. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, sentiasa rahmat lindungan Allah. Semoga bertambah umur, semakin bertambah sempurna iman kita dan segala impian kita tercapai. Bahagia di sisi keluarga tersayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kuliah kita diteruskan tanpa kita membuang masa lagi. Kita teruskan dengan mempersilakan yang berbahaya Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin kita dengan bacaan Yasin, doa dan seterusnya syarah dari kitab kitab Hikam Jawi. Dengan segala sukacita dipersilakan Al-Fadil Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduka ya rabbana wa nasta'inuka wa nastaghfiruk wa na'udzu bika ya Allah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalam ala habibina sayyidina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Wa zayyinna bil hilmi. Hiaskan kami dengan kelembutan dan kesantunan. Wa jammilna bil afiyah. Cantikkanlah kami dengan keafiatan. Allahumma atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin. Allahumma amin. Apa khabar semua? Khabar baik, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz sihat. Alhamdulillah. Ada orang punya. Saya ingat tak ada orang. Ya Ada Allah. orang. Ada. Alhamdulillah ada orang rupanya. Syukur. Ada Saya orang. di negeri Ustaz ni bersuci, Ustaz. Oh ya. Masya Ya. Allah. Tingkat 39, Ustaz. 39. Ya, Ustaz. Tingkat 39 tu internet laju tu. Saya belum cakap agaknya suara dah sampai agaknya. Ya, Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menyantuni Gema Nur Iman, yang bersungguh-sungguh pagi-pagi lagi, yang ada dia tersilap grup WhatsApp, cari mana link ni. Dia tak jumpa link dia. Yang ada handphone dia baru tukar. Iyalah maklum anak balik cuti, anak tukarkan handphone baru. Sebenarnya dia cakap dia tak nak. Mak ni malah nak pening-pening. Nanti kau tukar handphone baru, aku susah nanti nak cari. Aku tak biasa, kata dia. Tak apalah mak. Handphone Betul Ustaz, betul. Oh ada Macam-macam ni macam tu lah kalau nak tukar tu. Aduh pening kepala. Kalau hantar satu Ustaz sampai berbelas hantar. Engkau ni tukar-tukar handphone aku. Engkau seronok. Aku ni bukan tak suka. Tapi nanti pening aku seminggu setengah. Aku nak tekan mana button dia dah berubah-ubah. Betul, Aku tak Ustaz. ingat Biar password. murah telefon tu tak apa. Ustaz dia tahu-tahu orang ni semua mas-mas semua. Macam tak tahu je Ustaz ni. Masuk yang itulah. tu nak ID, nak masuk yang tu nak password. Masuk yang tu nak ID. Nasib baik tak bukan IUD. Nasib baik ID. Kalau IUD dah pening kepala masing-masing. Dah apa benda pula dia minta IUD ni. Ni dia ingat kita ni warga gangsa ke, warga pewter ke, warga apa ni, ya Allah. Dia tak tahu kita. Warga maskulin. Warga mas tulen. Kita warga mas. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itulah dia punya latar belakang suasana. Berbeza-beza, maklumlah. Tapi semuanya niatnya baik. Anak tu niat nak memudahkan maknya, ayahnya. Manakala kita pula fikir nak memudahkan kerja untuk melayari mengikuti JNI ni. Masing-masing sebenarnya niatnya baik. Cuma teknikalnya dia bincang. Tak apalah. Itulah suasana dia. Itulah nama dia keadaan resamnya kita menjalani kehidupan harian. Apapun alhamdulillah. Pagi ni masih hidup. Pagi ni masih boleh bernafas. Dalam sakit-sakit kita ni diberi boleh nafas. Diberi boleh menyedut udara, boleh berzikir, boleh solat, boleh bangun, bersihkan diri, istinja. Itu semua nikmat. Ada yang pagi ni dah kita sebut alas perut ringan-ringan, makan biskut, minum air panas. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Tengok orang yang kadang-kadang dia diuji dengan sakit dekat hospital, pagi ni haus, air jauh, nak gerak tak boleh, tunggu nanti kejap lagi baru akan dibagikan air.
haus tapi tak tahu nak cakap dengan siapa. Ada orang mungkin dalam keadaan begitu. Kita Alhamdulillah dapat ikuti, dapat online secara dalam talian ni. Alhamdulillah, syukur, nikmat Allah banyak sangat. Dan hari ini pula disempena dengan cuti, di mana kebanyakan daripada kita berada dalam suasana cuti di mana-mana pun. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama, masih lagi ada bersama dengan Gema Nur Iman. Semoga kita doakan Gema Nur Iman terus bergema dengan imannya dan nur cahayanya. Dan semua yang terlibat memberikan dokongan, sokongan, bantuan, galakkan dengan apa juga cara, tenaga, wang ringgit, masa, keadaan dan suasana. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang telah dia korbankan. Mudah-mudahan Allah berikan gantian yang lebih baik. Jauh dari sudut hati kita, kita mohon sangat kepada Allah. Dengan sepenuh ikhlas hati kita. Dari lubuk hati kita yang paling dalam sekali. Supaya Allah berikan pembalasan, gantian, ataupun kita sebut ganjaran yang sebaik-baiknya di dunia dan juga di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan dalam diam kita dapat menghayati betapa ilmu yang kita pelajari dekat sini dia serba sedikit memandu fikiran kita. Ilmu yang kita pelajari di Gema Nur Iman serba sedikit dapat merawat hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya kurnia Allah. Asbab saja. Gema Nur Iman tu asbab. Tenaga pengajar asbab. Sokongan yang lain juga adalah asbab. Ada yang iklankan, ada yang kongsikan link pun sebagai asbab. Kita jadi asbab benda-benda yang baik. Ada orang jadi asbab dengan sebab mengiklankan. Ada orang jadi asbab dengan sebab menubuhkan Gema Nur Iman. Ada orang jadi asbab dengan sebab menyampaikan. Ada orang jadi asbab dengan macam-macam jadi asbab. Tapi kalau semuanya dananya ada, Google Meet-nya ada, tenaga pengajarnya ada, internetnya ada, tapi orang tak ada seorang pun yang berminat. Tak ada seorang pun ikuti. Ikuti, jadi jawapannya ialah tak ada juga, tak jadi juga. Tapi semua sekali lah. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi jalan yang baik untuk kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi untuk kita membacakan surah Yasin, saya ni terfikir-fikir, cuba bantu saya sikit. Satu persoalan, kenapa matahari tu bila waktu petang, saya jalan-jalan kat tepi pantai kan, tengok matahari petang, dia tenggelam kan, matahari tenggelam. Kenapa matahari tu dia tenggelam? Waktu petang nak dekat maghrib tu matahari tu dia turun, lepas tu dia tenggelam. Kenapa ya matahari tu tenggelam? Ada tahu tak? Sebab kehendak Allah. Kehendak Pasal Allah. bumi ni bulat tak Ustaz? Bumi ni bulat Bumi memang bulat Yelah dia Saya bulat, dia tengok- turun dari bumi lah. Matahari tu kan dia turun. Petang, waktu petang nak dekat maghrib kan. Turun. Dia masuk gitu, lepas tu dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Itu kehendak Allah. Sebab nak malam kehendak bukan Allah. pagi. Sebab nak dekat malam. bukan Assalamualaikum. pagi. Tak, itu pusingan alam dah. Pusingnya alam sudah ya? Jadi, dia akan gelap cerah tu. Baik. Jawapan yang bagus ni. Bagus. Saya tanya budak-budak, kenapa matahari tenggelam? Dia jawab sebab matahari tak pandai berenang. Dia kata sebab matahari tak pandai apa? Tak pandai berenang, kata dia. Ya Allah. Dia tenggelam sebab tu, sebab dia tak pandai berenang, kata ni. Kalau pandai berenang, dia tak masuk dalam air tu. Allah, pandai budak-budak jawapan. Baik, mudah-mudahan pagi ni salam ceria lah. Saya doakan semuanya ceria, bahagia, lancar urusan insya-Allah. Jom kita sama-sama ikhlaskan hati kita membaca surah Yasin. Ikhlaskan hati kita lillahi ta'ala. Ya Allah, lillahi ta'ala. Akhlisun niyyata lillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya Allah, kurniakan kami ikhlas fin niyyati wal qawli wal amal, pada niat kami, pada percakapan kami dan pada amalan kami. Saya pun tak tahu bahagian saya ni ikhlas atau tidak. Saya tak tahu sebenarnya.
Ikhlas ke tidak? Saya ingin jadi ikhlas. Saya ingin jadi orang yang tak peduli apa jadilah. Tak peduli tu maknanya tak peduli tentang urusan manusia kepada kita. Bukan tak peduli tu maknanya tak ambil berat. Tak kisah tentang pujian, tak kisah tentang makian, tak kisah tentang penghargaan, tak kisah juga tentang penghinaan, tak kisah tentang, kalau boleh tak nak kisah sangat tentang tu. Kalau boleh tak masuk dalam kepala kita, kalau boleh. Dan kalau boleh tak terfikir pun antara tak nak ni dengan nak ni. Kalau boleh tak nak fikir pun tak ada. Hanya fokus kepada matlamat kita lillahi ta'ala. Kalau bolehlah. Jadi doakan juga saya supaya Allah jadikan saya ni orang yang ikhlas. Sebab saya fikir kan, macam apa, kita dah banyak lalui ujian dekat dunia ni, macam-macam kita dah buat, macam-macam amal. Tiba-tiba kalau kat akhirat, kita muflis sebab kita buat tu tak ikhlas. Sayang kan? Rasa macam rugi kan? Padahal masa tu kita dah kat akhirat. Kalaupun kita dapat imbalan, ganjaran, gantian, pujian dekat dunia, kan benda tu dah hancur dah. Yang kita bawa ke akhirat ni cuma amalan kita saja. Jadi kita bayangkan, kita dekat mahsyar, pujian orang dah tak ada. Lepas tu, ganjaran, imbalan, imbuhan, apa lagi lah. Pujian, penghargaan, perhatian, semua tu dah habis dah. Semua dah hancur dah. Sekali kita cuma bawa yang ke depan ni, apa yang guna saat tu. Jadi saya fikir balik semula, kalaulah kata hidup kat dunia ni, tak dapat semua tu. Tak dapat penghargaan, tak dapat pujian, tak dapat apa. Ataupun dapat. Semuanya habis juga. Tapi bila saya bawa aja dekat akhirat, yang modal yang saya perlu ialah amal soleh yang paksinya ikhlas kerana Allah. Itu je yang nak guna. Kalau selama ni kat dunia saya tak dapat pun, kalaulah kata tak dapat apa-apa pun, tapi dekat akhirat, dekat sana, saya dah tak ada apa-apa, melainkan modal saya bawa ikhlas, amal yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Saya insya-Allah lepas. Kalau saya buat tu semata-mata kerana Allah. Tapi kalau yang lain nanti saya fikir, macam mana nanti saya kalau seorang-seorang? Mana ada lagi siapa nak tolong? Ya, pertolongan hanya dari Allah ketika itu. Jawapannya kita fikir, kenapa kita tak fikir betul-betul yang apa? Sebab tu ada sebahagian orang cerdik pandai kata apa tau? Ini sebagai pembakar semangat untuk kita semualah. Boleh kita mudah-mudahan kita ambil kata-kata ni sebagai apa? Pembakar semangat. Kita akan menjadi penat kalau kita mencari redha manusia, sedangkan mencari redha manusia tu macam mana? Kita buat mudah-mudahan orang suka. Kita buat semata-mata mudah-mudahan nanti orang hargai, orang berikan perhatian, orang banyak orang lah dalam hati tu. Tapi kalau kita mencari redha manusia, setelah kematian kita nanti, perlahan-lahan orang akan lupakan kita. Orang tak ingat pada kita. Sebagai contoh, dulu, ni sebelum kita baca Yasin ni, dulu ada satu orang ulama besar. Dia ni kita sebut sebagai pengasas kepada mazhab fiqh, mazhab Maliki. Orangnya ialah namanya Imam Malik. Zaman Imam Malik ni banyak mula menulis hadis-hadis Nabi. Antaranya kitab Muwatta yang popular tu lah. Baik. Masa beliau menulis hadis, orang tanya kepada Imam Malik, "Wahai tuan, kenapa tuan menulis hadis Nabi sedangkan usaha untuk menulis hadis ni orang lain pun dah buat? Kenapa buat? Orang lain pun dah buat." Lalu jawab Imam Malik apa? "Ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairillahi yafna." Apa-apa yang dibuat semata-mata kerana Allah, dia akan kekal. Namun apa-apa yang dibuat kerana selain daripada Allah, dia akan sirna, dia akan hilang, akan luput. Jadi fokus Imam Malik ialah, saya buat ni bukan sebab orang lain dah buat, orang lain tak buat. Bukan sebab tu. Saya fokus ialah, yang saya buat ni lillahi ta'ala ke tidak? Sebab kalau saya buat lillahi ta'ala, dia akan kekal. Sampai ke akhirat akan ada dia punya kebaikan dia. Tapi kalau saya buat ni bukan kerana Allah, kerana yang lain lah, ada tujuan yang lain, maka dia akan hilang. Hilang dari hati orang, hilang di dunia, hilang sejurus peninggalan dia, hilang sejurus kematian dia. Semuanya akan hilang. Jadi,
Sampai sekarang terbukti mazhab Maliki, mazhab Imam Malik itu diguna pakai, diamalkan, disantuni, dipelajari sampai ke hari ini. Padahal orangnya dah meninggal 1300 tahun yang lalu. Selama 1300 tahun terbukti ilmu yang diajarkan oleh beliau berterusan sampai ke hari ini. Jadi dia buat tu, dia bukan fokus orang lain dah ada buat ke tak buat. Kita datang ke Menur Iman bukan sebab orang lain dah baca Yasin lah, kita tak payah baca Yasin lah. Orang lain dah ada online lah, kita tak payah online lah. Orang lain dah ada, dia bukan soal orang lain. Orang lain baguslah tentang itu. Tapi kita kena fokus kepada ujian kepada kita sendiri, iaitu macam mana kita nak ikhlas. Dan saya baca Yasin boleh, untuk pelajari ilmu boleh, tapi untuk ikhlas bukan mudah. Jadi sebab itulah marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kita lillahi ta'ala pagi ini. Semoga Allah terima amalan kita. Mungkin ada cacat celanya, mungkin ada kecederaannya, mungkin ada kekurangannya. Dan apalah kiranya Allah terima amalan kita sebagai amal soleh. Kita nak beramal ni semata-mata kerana Allah. Allah dah bagi sihat, Allah dah bagi nikmat yang macam-macam. Kita baca lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق
حق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Syukur kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Pagi ini Engkau hidupkan kami, segala puji bagimu ya Allah. Saat ini Engkau hidupkan kami, ahyana. Ahyaitana ba'dama amattana. Ya Allah, Engkau hidupkan kami, Engkau beri peluang kami bernafas, Engkau bagi peluang kami untuk bergerak, Engkau beri tenaga kepada kami, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Dengan tenaga ini, dengan tubuh badan ini, dengan jasad yang Engkau pinjamkan ini, dapat kami sujud kepadamu, Ya Allah. Dapat kami baca surah Yasin, Ya Allah. Dapat kami beristinja dan mengangkat hadas kami, Ya Allah. Dapat kami bersihkan diri kami, Ya Allah. Sebagaimana kami ingin gigi kami bersih, tubuh badan kami bersih, maka bersihkanlah juga hati kami daripada segala noda dan dosa. Bersihkanlah ya Allah jiwa kami daripada sifat-sifat mazmumah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hari ini Engkau beri peluang lagi untuk kami memperbaiki diri kami sendiri, untuk kami menyesali akan dosa-dosa yang telah kami lakukan, agar kami dapat mengingat semula kesilapan-kesilapan dan kekurangan.
Kami dah masih lagi diberi peluang ya Allah. Bagaimanakah nanti keadaan kami ketika mana kami sudah tidak ada lagi di dunia ya Allah. Ketika kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami meneruskan perjuangan mereka memperbaiki diri melalui gema Nur Iman ya Allah. Ketika itu kami sudah pun melangkah ke alam yang berbeza ya Allah. Bagaimana agaknya keadaan kami pada ketika itu ya Allah. Kami sudah tidak dapat lagi membaca surah Yasin. Kami sudah lagi tidak dapat mengikuti majlis ilmu. Kami sudah lagi tidak dapat mengikuti pengajian berkitab. Kami syukur kepadamu ya Allah. Bagi sebahagian daripada kami, walaupun kesihatannya mungkin sahaja tidak memberangsangkan, tetapi Engkau perkenankan untuk mereka beramal soleh dengan mempelajari ilmu dan mempelajari wahyu. Ya Allah, ya Tuhan kami syukur kepadamu ya Allah. Dalam kesibukan kami, sebagaimana orang lain juga sibuk. Dalam banyaknya urusan kami, sebagaimana banyak juga urusan orang lain. Dalam beban-beban yang sedang kami tanggung, sebagaimana orang lain juga diuji dengan pelbagai beban. Tapi Engkau masih lorongkan kami. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami. Engkau masih berikan peluang kepada kami untuk membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Untuk beristighfar memohon ampun kepadamu. Untuk kami berada di dalam taman syurga di dunia majlis ilmu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga tidak lupakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah kami ya Allah, di mana mereka pada saat ini? Ya Allah, bagaimana keadaan sebenar mereka pada saat ini? Sebahagian kami ada yang ibu bapanya telah kembali ke rahmatullah. Sebahagian kami ada yang ibu bapanya masih hidup ya Allah. Namun di mana mereka? Apa yang sedang mereka lakukan? Bagaimana keadaan dan suasana mereka ya Allah. Di mana sahaja mereka berada dan keadaan mereka ya Allah. Kami mohon Engkau limpahkanlah rahmat, keberkatan dan penjagaan ke atas mereka ya Allah. Kami pernah berusaha dan berazam untuk menjaga mereka. Namun kami tahu dan kami yakin penjagaanmu terhadap mereka jauh lebih sempurna daripada apa yang kami mampu lakukan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Berkati umur mereka, berkatilah rezeki mereka, berkatilah segala amalan mereka. Mereka sering bertengkar, bergaduh sesama mereka, bukan kerana kejahatan, bukan kerana pergaduhan, tetapi kerana mereka sedang berusaha sebaik mungkin untuk mencukupkan keperluan kami suatu ketika dahulu. Ya Allah, Engkau berikanlah kecukupan dan kebaikan yang sepenuh-penuhnya kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Di mana agaknya mereka berada pada saat ini, apakah yang sedang mereka alami pada saat ini ya Allah. Engkau sahajalah yang maha mengetahui. Ya Allah, kami juga doakan sahabat keluarga kami yang berada dalam keadaan yang tidak sihat, yang diuji dengan pelbagai ujian dan penyakit. Sembuhkanlah mereka ya Allah, afiatkanlah mereka ya Allah. Jadikanlah doa yang kami panjatkan ini adalah sebenar-benar tulus, ikhlas dari hati kami sendiri ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Pagi. Pagi. Alhamdulillah, pagi Ustaz. Alhamdulillah. Selamat pagi Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi. Pagi Oh, Ustaz. selamat pagi. Pagi Oh, Ustaz. alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Doa yang sungguh warahmatullahi. menusuk kalbu Ustaz. Doa untuk ibu ayah Mudah-mudahan. kami. Ya Allah, ya Tuhanku. Mudah-mudahan kita doakan mak ayah kita, antara asbab kemakbulan doa kita bila kita sungguh-sungguh doakan mak ayah kita. Memang itulah jalan dia. Itulah kita Ya kata. Allah, ya Tuhanku. Moga Allah ijabah ya Allah, ya Tuhanku. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan mak ayah kita tu dia memang bukan insan yang sempurna atau lengkap atau cukup atau apa, bukan. Kita tak boleh
Tak ada satu orang pun yang wajar dan patut kecil hati dengan mak ayah. Tak ada. Macam mana dia punya, macam mana pun apa kesilapan yang dia buat, sebenarnya tidak ada ruang untuk kita dibenarkan atau dibolehkan atau diharuskan untuk berkecil hati dengan mak ayah kita. Apa pun. Saya cakap dengan adik-beradik saya kata memang mak ayah kita tu mungkin saja dia ada buat benda yang mengecilkan hati kita. Mungkin aja dia ada benda yang dia buat tu tak kena, tapi kita sebagai anak, bukan begitu cara kita berfikir. Kita berfikir ialah mereka jadi gitu tu bukan dia nak jadi gitu. Dia ada sifat dia sendiri, dia ada sikap dia sendiri, dia ada PL dia sendiri, dia ada perangai dia sendiri, dia ada pembawaan dia sendiri. Yang mana kita bukan itu kita punya fikiran kita. Fikiran kita ialah pada urusan kita kepada dia. Kita fokus begitu. Dan pada masa yang sama, kita sendiri mungkin sahaja tidak berada dalam sifat yang sempurna pada penilaian anak-anak kita. Kita ingat kita dah buat yang terbaik, tapi kan anak kita tak tahu sepenuhnya apa yang kita hasratkan. Dia tak tahu. Sebagaimana kita pun tak berapa tahu sepenuhnya apa yang mak ayah kita dulu hasratkan. Dia nampak tiba-tiba kita marah saja. Tapi kita dalam fikiran dan hati kita ada 1000 sebab kenapa kita marah. Tapi kan tak semuanya dia tahu apa sebab kenapa kita jadi gitu. Mungkin kerana kita dibesarkan dalam suasana yang memang selalu kena marah. Jadi akhirnya kita ada bawa karakter yang kadang-kadang mudah marah. Tapi kita marah tu kita dah ubah. Bukan marah sebagaimana generasi sebelum kita. Tapi anak kita mungkin tak dia faham. Mungkin juga dia tak faham. Tapi sebagai anak, dia ada tugas dia. Kita saja jalankan tugas kita sebagai anak untuk melihat bahawa mak ayah kita, macam mana dia keadaan dia sekarang, di mana dia berada. Kalau di alam barzah, macam mana keadaan dia dekat sana. Apakah selama mana kita masih hidup, kita masih ada peluang untuk buat sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk mereka. Lalu kita buat. Siapa-siapa yang ada biasa, yang dah biasa pagi-pagi infak ke tabung Gema Nur Iman, jangan lupa niatkan untuk mak ayah kita. Jangan lupa lebih baik kita mendoakan mereka, lebih baik urusan kehidupan kita. InsyaAllah, betul. Yang benda yang saya cakap ni bukan sebab saya nak buat kita rasa bersalah ke rasa apa ke, bukan. Tapi memang realiti dia memang macam tu. Memang begitu. Dah bumi ni Allah punya, alam dunia ni Allah punya. Allah jadikan kronologi kehidupan manusia tu berasbab. Asbabnya ada mak bapak, maka jadilah dia. Dan Allah yang jadikan peraturannya ialah santuni mereka, maka yang kehadapan kamu akan menjadi yang lebih baik. Jadi kita yakin saja dengan janji Allah, kita jalan terus kehidupan kita. InsyaAllah. Baik. Sekarang kita masuk kepada muka surat 23. Di bawah tajuk uzlah. Di bawah tajuk apa? Uzlah. Yang kita faham uzlah ni apa? Siapa pernah dengar perkataan uzlah? Apa dia? Uzlah. Tanpa tengok yang kitab ni lah. Kitab ni nanti dulu. Bersendirian. Bermunajat, bersendirian, kan? Yang pernah dengar. Uzlah tu maknanya daripada perkataan azala. Azala ataupun i'tazala. I'tazala tu maknanya mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Tapi jangan pula Hajah, dah lama tak nampak kat Gema Nur Iman. Saya telah beruzlah, Ustaz. Beruzlah ke mana? Saya tiap-tiap pagi saya ada senaman aerobik. Kata dia ada senaman aerobik. Oh, itu namanya beruzlah. Saya senaman aerobik sorang-sorang, Ustaz. Saya beli ada tape video tu. Dia ajar senaman aerobik. Jadi saya biasanya dah 2 tahun ni ikut Gema Nur Iman lepas subuh. Tapi sekarang saya lepas subuh je saya senaman aerobik. Dia dah beruzlah dari Gema Nur Iman. Apakah itu disebut dengan nama beruzlah? Dia nak aerobik tu terserah dia lah. Tentang dia nak buat sorang-sorang tu terserah dia lah.
Tapi saya nak cerita tu beruzlah tu makna bahasa tu secara bahasa, secara percakapan, uzlah tu maknanya menyendiri, mengasingkan diri. Tapi uzlah yang dekat sini dia ada makna khusus dia. Bukan mengasingkan diri pergi senaman aerobik. Bukan itu. Walaupun senaman aerobik tu boleh juga disebut uzlah. Atau duduk sorang-sorang termenung dekat sungai. Beruzlah juga. Dengan secara bahasa. Maknanya menyendiri, mengasingkan diri. Tapi yang dekat kitab ni, tujuan yang dia sebut uzlah tu bukan pergi kat sungai sorang-sorang. Bukan. Atau pergi senaman aerobik sorang-sorang. Bukan. Atau merajuk. Merajuk. Dia dah merajuk dah. Maknanya dia beruzlah sorang-sorang. Yang uzlah kat sini bukan maksud dia itu. Habis uzlah kat sini ni dia nak cerita tentang apa? Uzlah kat sini ni dia nak ceritakan betapa uzlah dalam bentuk yang betul, elok, baik dan bermatlamat. Elok, betul, baik, bermatlamat. Dia menyendiri daripada sesuatu yang tak baik menuju kepada sesuatu yang lebih elok, lebih baik, lebih bermanfaat. Jadi uzlah yang macam mana yang bermanfaat? Inilah nak masuk ni. Okey, baca kat situ. Apa kata pengarang? Uzlah yang bermanfaat. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Baik. Tidak ada sesuatu pun yang memberikan manfaat kepada hati seperti mana beruzlah yang masuk ke dalam hatinya medan fikir dalam segala haqaiq. Macam mana dia terjemah ni Ustaz? Saya tak faham ni cerita dia ni. Okey. Tengok dulu terjemahan saya ni. Yang kat situ dah ada terjemahan. Kan? Tidak memberi sebarang manfaat pun, tidak memberi sesuatu manfaat pun ke dalam hati, tidak ada sesuatu pun yang memberikan manfaat kepada hati, seperti mana, seumpama tu saya tukar. Bukan saya tukar, saya nak cuba, saya nak beri satu kalimah yang lain, yang mudah-mudahan kita lebih faham. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memberikan manfaat kepada hati seperti mana uzlah yang di dalamnya ada medan fikir segala haqaiq. Yang di dalamnya ada berfikir. Inilah kalau bahasa pasar. Apa yang paling bermanfaat bagi hati? Yang paling bermanfaat bagi hati apabila seseorang itu dia ada menjalankan, melakukan uzlah. Tapi uzlah bukan semata-mata lari dari orang, bukan. Uzlah bukan makna semata-mata sorang-sorang, bukan. Tapi uzlah yang ada berfikir, yang memikirkan tentang haqaiq. Haqaiq ni tentang realiti sebenar, tentang diri kita, tentang hakikat kehidupan, tentang hakikat akhirat, tentang hakikat kepercayaan dan iman. Kalau ada fikir yang tentang itu, uzlah dia akan jadi bermanfaat. Kalau setakat sorang-sorang tapi tak ada buat apa-apa, itu tak bermanfaat. Kalau setakat sorang-sorang tapi tak tahu nak buat apa, bukan tak buat, tak tahu nak buat apa, tak bermanfaat. Kalau sorang-sorang tapi buat entah apa-apa, jawab apa dia, tak bermanfaat juga. Jadi dia mesti sorang-sorang tapi dia ada berfikir tentang hakikat-hakikat. Okey, kita tengok penjelasan pengarang. Perenggan yang pertama. Maka tiap-tiap uzlah yang tidak disertai dengan fikir. Tiada serta tu maknanya tidak disertai. Maka tiap-tiap uzlah, tiap-tiap perbuatan mengasingkan diri tapi tidak disertai dengan fikir, maka tiada padanya dibilangkan. Tiada baginya dibilangkan, tiada padanya dibilangkan tu maknanya dia tidak dikira lah. Itu tak, kalau bahasa budak muda, bahasa orang dulu-dulu, tak aci. Tak aci. Tahu tak aci? Bukan aci-aci buka pintu.
Nana balik pukul 1 kan tu. Tak aci tu maknanya tak dikira lah. Tak kira lah macam tu. Kalau setakat dia uzlah tapi tak ada berfikir tentang hakikat. Berfikir tentang hal-hal keimanan, kebaikan. Tentang tak. Dan tiap-tiap fikir, bila satu-satu, tiap-tiap fikir yang tidak ada uzlah, maka tak sempurna pula nanti kejadiannya, pelaksanaannya. Maka yang memberi manfaat itu, kata pengarang, ialah berhimpunnya kedua-duanya. Maknanya uzlah pun kita laksanakan, berfikir pun kita laksanakan. Uzlah menyendiri daripada kejahatan manusia. Jangan pula orang tengah buat kebaikan, kita beruzlah pula. Uzlah kat sini bukan menyendiri kerana merajuk, bukan menyendiri kerana menyombong, bukan. Tapi kalau kita berada dalam majlis yang baik, orang soleh apa semua, ketika itu kita dikira beruzlah lah. Bukan beruzlah maknanya dalam satu majlis yang baik, lepas tu kita tinggalkan majlis yang baik. Bukan. Beruzlah ni menyendiri, mengasingkan diri dari perkara yang sia-sia. Dari keadaan masyarakat yang rosak. Dari perbuatan-perbuatan yang berlanggar dengan syariat. Dari perkara-perkara yang memalingkan kita daripada mengingati Allah. Lalu kita beruzlah. Tapi uzlah yang berkualiti adalah yang disertai dengan fikir, kata pengarang. Jadi maka yang memberi manfaat, uzlah yang memberi manfaat ialah apabila berhimpunnya kedua-duanya. Ada uzlah, ada juga yang namanya berfikir. Okey, contohnya lah. Saya bagi gambaran contoh biasa-biasa lah. Orang sekarang sebut apa? Biasa-biasa kan. Ada orang sebut biasa-biasa. Tak tahu kenapa dia sebut biasa-biasa. Biasa-biasa. Ada satu orang hamba Allah. Ni contoh saja. Bukan mesti betul. Ada seorang hamba Allah ni. Dia dah biasa campur dengan kawan-kawan kerja lama. Huha, ketawa. Nanti ujung minggu pekpot. Nanti bila ujung bulan bla 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 bla, ketawa-ketawa, makan-makan apa semua. Tapi bila dia fikir-fikir balik kan, aku ni tenaga ada tapi habisnya ketawa. Aku ni kaki kuat tapi habisnya cuma berjalan saja. Aku ni pandangannya jelas tapi cuma kerjanya merayap saja. Aku ni apa nak jadi dengan aku ni? Sekali akhirnya dia fikir-fikir balik kan, duit pencen ada tapi duit aku habis ke mana duit pencen Habisnya beli-beli cuma benda-benda yang aku pun tak berapa perlu sangat. Nak beli tudung aku yang tanda harga belum tanggal aja dah ada 10. Nak beli tudung apa lagi? Yang tanda harga belum cerita yang belum pakai lagi banyak. Yang tanda harga belum buka ada 10. Jadi aku ni setiap kali pergi singgah sini beli-beli. Untuk apa sebenarnya? Jadi akhirnya ni contohnya ni. Akhirnya dia pun fikir-fikir, dia dapat saranan daripada kawan lama dia yang dah lama tak jumpa. Dia kata, kau ikutlah Gema Nur Iman. Gema Nur Iman tu pagi-pagi, petang, malam, dia ada pembelajaran tertentu. Kemudian dia pun buat keputusan untuk dia asingkan diri dia, jauhkan sikit daripada perkara-perkara yang tak manfaat sangat, tak ada kebaikan sangat. Bukan kata jahat, yang dia pergi minum-minum makan tu bukan dosa, yang dia makan tu halal, duitnya pun duit yang halal, bukan duit curi, bukan duit apa. Cuma dia fikir nak cari yang lebih baik. Dia nak pergi kepada yang lebih bermanfaat. Jadi akhirnya dia pergi ke Gema Nur Iman, lalu dia bersendiri. Tapi kat Gema Nur Iman kan ada orang. Ya, maknanya uzlah menyendiri dari perkara yang tak elok menuju kepada perkara yang lebih elok. Dan dekat situ dia buat keputusan untuk menyendiri, dan kemudian pada masa yang sama dia mempelajari sesuatu yang mengajak dia berfikir banyak. Berfikir tentang akhirat, berfikir tentang sebenarnya hidup kita ni nak ke mana sebenarnya. Cuba kita fikir sekejap, 1-2 minit. Aku ni sekarang dekat dunia. Dah berapa tahun aku hidup? Fikir.
Sebenarnya kita lama-lama kat dunia ni untuk apa ya? Ada orang Allah bagi 25 tahun, tak sempat buat apa meninggal. Ada orang Allah bagi 40 tahun, muda-muda kena darah tinggi meninggal. Ada orang Allah beri 30 tahun, tengah lawa-lawa, tengah cantik-cantik kemalangan. Ada orang Allah beri dia sangat kaya. Tiba-tiba umur baru 50 tahun, tiba-tiba kena serangan jantung. Ada orang Allah beri dia 5 tahun, belum sempat buat dosa, diambil oleh Allah. Ya Allah. Macam-macam jenis orang manusia. Kau takdirkan, kau tentukan berbeza-beza. Manakala aku ni kalau fikir-fikir balik semula, dosa aku banyak ya Allah. Masa yang aku, sekarang ni oleh kerana aku sedang beribadah, aku rasa macam aku ibadah ni banyak. Padahal kalau aku ingat balik semula daripada umur aku balik sampai sekarang, yang banyaknya cakap, yang banyaknya ketawa, yang banyaknya berfikir tentang dunia, yang banyaknya sibuk angan-angan panjang. Yang banyaknya aku bercakap benda yang bukan tentang engkau ya Allah. Aku banyak cakap pasal makhluk, cakap pasal orang, cakap pasal kenderaan, cakap pasal rumah, cakap pasal langsir, semua benda yang aku cakap adalah benda yang confirm aku akan tinggalkan, dan benda tu pun dah tinggalkan aku lama ya Allah. Langsir tu dah luput, kereta tu dah rosak, rumah tu pun aku dah pindah, tanah tu pun aku dah jual. Semua benda yang aku gunakan tenaga untuk bercakap tentangnya, semuanya dah meninggalkan aku, dan sebahagiannya dah tak ingat tentang aku ya Allah. Tapi bertahun-tahun aku guna ya Allah untuk cakap benda tu. Kenapa aku tak guna mulut aku ni untuk menyebut namamu ya Allah? Sedangkan yang maha kekal tu engkau. Fikir balik semula. Kita beruzlah ni, menyendiri. Menyendiri di Gema Nur Iman. Lalu kita berfikir balik semula, buruknya aku sebagai makhluk. Kalau kita sebut anak tak mengenang jasa, sebenarnya kita hamba tak mengenang nikmat sebenarnya. Kalau anak kita boleh marah kerana tak mengingat kepada pengorbanan, kita ni sebenarnya boleh dikira sebagai hamba yang kurang ajar, tak mengingat kepada nikmat pemberian. Jadi buruk mana? Buruk anak kepada kita ke buruk kita kepada Allah sebagai hamba? Boleh fikir-fikir. Bila kita menyendiri uzlah tu dengan berfikir, dia akan datangkan manfaat yang banyak kepada kita. Manfaatnya supaya kita lihat kepada diri kita, kita cermin pada diri kita. Silap banyak aku. Salah banyak aku. Apa sebenarnya nak jadi dengan aku ni? Datanglah nanti perasaan gerun kita. Gerun kita tu kata-kata, kalau ke akhirat aku dah sorang-sorang, macam mana sekarang diri aku ni? Aku ni nak ke mana sebenarnya? Allah dah bagi kulit yang begini, Allah dah bagi ni, apa saja yang aku dah guna sebenarnya tu. Silap betul lah. Banyak perkara yang aku guna. Padahal dulu, kita mula fikir, dulu dalam umur yang Allah bagi, kalau aku menuntut ilmu pada tiap-tiap malam, aku tak tengok TV, boleh saja hidup. Kalau aku tak tengok TV lah, selama 20 tahun, 30 tahun, kalau aku tak menonton TV, aku boleh je hidup. Sebenarnya boleh saja hidup. Tapi aku gunakan tenaga aku, punggung aku boleh duduk, lutut aku boleh lipat. Duduk depan TV 4 jam, 3 jam hujung minggu. Ya Allah, silap betul aku dulu. Banding kalau duduk 3-4 jam selesai buat wuduk. Balik 3-4 jam selesai buat pembersihan hati. Muda-muda dah perbaiki diri, muda-muda dah ingat untuk menuju akhirat. Sama je, sampai masa kalau Allah menyatakan makan cukup, insya-Allah makan cukup. Dan buat benda macam tu tak adalah jadi tiba-tiba jadi kelaparan ke, jadi apa ke. Cuma cara kita, cara kehidupan kita tu. Kita beruzlah sambil berfikir hakikat kehidupan, hakikat tujuan hidup, hakikat tentang akhirat, hakikat tentang kurniaan Allah kepada kita. Kalau kita banyak lagi tahu dan bernilai diri kita ni muhasabah, panjang lagi ceritanya ni. Memang kita akan rasa, ya Allah Rabbi. Jadi, inilah yang kita nak tu. Baik lihat perenggan yang seterusnya. Apa kata pengarang lagi? Dia mengingatkan kepada kita. Maka dengan uzlah itu, sejahteralah ia daripada segala makhluk. Nampak? Akhirnya kita fikirkan bahawa sebenarnya kita tak memerlukan sangat tanah-tanah yang kita sibuk fikir selama ni. Sebenarnya kita tak perlukan sangat pakaian yang berlebihan yang selama ni kita sibuk nak beli, nak terkejar-kejar.
Sebenarnya kita tak berapa perlukan sebenarnya kenderaan yang kita nak menambah-nambah tu sebenarnya tak berapa perlu sebenarnya. Sebenarnya kita tak perlu kepada yang renovate rumah sampai beria-ria. Tak perlu. Bukan dosa. Ni tak berapa perlu cerita saya. Saya bukan menghina. Bukan. Na'udzubillah. Bukan menghina nikmat. Bukan menyalah-nyalahkan. Bukan. Tapi kita nak sejahtera daripada segala makhluk. Kita kata sebenarnya dalam hidup aku ni aku memerlukan hanya kepada Allah saja. Aku berzikir menyebut nama Allah. Aku laksanakan perintah-perintah Allah. Selama mana itu memang betul-betul solid. Apa yang aku buat tu solid betul-betul untuk melaksanakan perintah Allah, yang itu memang bermanfaat. Tapi kalau benda-benda yang tak ada hubung kaitnya sangat, banyak cuma cerita untuk seronok-seronok, untuk selesa-selesa semata-mata, untuk best-best, nampak kelihatan gah sahaja atau apa, kita fikir balik semula. Jadi kata pengarang, maka dengan uzlah itu sejahteralah dia daripada segala makhluk. Sejahtera, bebas daripada berharap kepada makhluk, menginginkan kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Sejahtera, bebas, lepas, aman kita. Hati kita tau, bukan keperluan. Hati kita. Hati kita. Dan dengan fikir itu, dengan berfikir tadi tu, yang saya sebut tu, maka zahirlah baginya nanti haqa'iq, hakikat-hakikat. Hakikat hidup untuk apa? Hakikat akhirat bagaimana amalan kita, hakikat apa. Maka bahawasanya hati apabila ia sunyi daripada khayal yang wahmiyah, maka tiadalah tinggal lagi baginya syak. Khayal wahmiyah. Wahmiyah tu maknanya keraguan-keraguan. Bila hati kita ni sunyi, dah tak ada lagi khayal-khayal yang meragu-ragukan. Khayal-khayal yang menjadikan kita tu ada keraguan-keraguan. Bila dah sunyi, maknanya dah tak ada benda itu, maka tak ada lagi nanti tinggal dalam hati kita apa-apa syak-syak, apa-apa keraguan-keraguan, apa-apa ketidakyakinan. Melainkan yang ada dalam hati kita ialah haqa'iq, hakikat-hakikat wujudiyah. Jadi yang penting dalam hati kita, kita nak isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Benda ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi hanya dapat dilihat dengan pandangan mata hati. Maka kata pengarang, nanti dia beroleh faedah ia mengetahui pada Tuhannya dan pada dirinya. Maka dia akan dapat beroleh apa? Banyak faedah tentang dirinya, tentang Allah dan sebagainya. Maka bila kita berfikir tentang nikmat begitu, kita fikir tentang keadaan diri kita, keperluan untuk kita uzlah dan sebagainya, maka dengan sebab itu kita menilai semula diri kita, kita merenung, maka dengan sebab itu kita akan menjadi yang lebih baik. Dalam kes uzlah ni, kata pengarang, dan manusia ni dalam uzlah ada 3 bentuk, 3 bahagian, 3 kategori. Perhatikan, kita nak tengok 3 ni dulu. Dalam bab uzlah, bab fikir nanti. Yang pertama yang mu'tazil dengan hatinya. Orang yang beruzlah tetapi dengan hatinya sekali, tiada dengan jasadnya. Jasadnya tak uzlah. Jasadnya masih lagi campur-campur orang ramai dan sebagainya. Tapi dia hatinya beruzlah. Ini adalah keadaan hal segala orang yang ahlul kamal. Orang yang kita sebut sebagai kamal. Ahlul kamal maknanya orang yang sempurna. Ada kesempurnaan. Yang kedua yang mu'tazil dengan jasadnya. Dia pergi uzlah dengan jasad, badannya saja. Tapi hati dia tak uzlah. Dia masih fikir pasal macam-macam tentang dunia. Maka tiada dibilangkan halnya. Tidak dikira sebagai uzlah. Sebab badan saja mengasingkan diri pada orang. Tapi hatinya, fikirannya masih sibuk memikirkan macam-macam tentang makhluk. Maka kata pengarang, itu tiada dikira, tiada dibilangkan halnya. Kerana sebenarnya dia berpaling daripada kurniaan Tuhannya. Dan yang ketiga adalah yang mu'tazil, dia beruzlah kedua-duanya. Jasadnya pun mengasingkan diri dari kejahatan manusia, hati dia pun sendiri mengasingkan diri daripada makhluk, hatinya khusus memikirkan dan fokus kepada urusan dia dengan Tuhannya. Ini adalah iaitu orang yang telah sunyi akan dirinya. Jadi uzlah yang terbaik ialah apa? Uzlah diri
dan juga uzlah fikirannya, jasadnya dan juga hatinya. Orang yang beruzlah. Kita yang sedang berusaha untuk menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia, menjauhkan diri daripada pergaulan yang tidak bermanfaat, menjauhkan diri daripada perkara yang tidak memberikan faedah, maka mudah-mudahan Allah terima kita sebagai orang yang sedang berusaha beruzlah, pada masa yang sama membangunkan fikir tentang apa sebenarnya hakikat kehidupan kita di dunia. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan sampai di situ. Nanti bahagian bawah tu dia ada cerita tentang fikir pula. InsyaAllah kita akan lihat Korang dalam cakap korang maafkan dah. kita yang Maafkan dah. akan datang. Mudah-mudahan Allah beri manfaat, Wah. Allah beri kebaikan dan juga kemudahan bagi kita. Dan insyaAllah segala urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah. Jazakumullah, dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kuliah kita berjalan lancar. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadil, Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun bersama kita. Mudah-mudahan kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, dengan bacaan kalamullah dan doa kita, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk mereka. Dan juga tentang hari ini pengajian berkitab kita iaitu terjemahan hikam jawi kita iaitu yang bertajuk uzlah, iaitu uzlah yang bermanfaat, boleh melakukan iaitu melakukan uzlah yang ada tentang memikirkan tentang realiti hakikat kehidupan iman dan sebagainya, dan kita menyendiri dari melakukan yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat daripada pelajaran hari ini. Kita doakan moga kita cubalah jauhkan diri dari perkara-perkara yang lara. Mudah-mudahan kita dibimbing, dipandu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah dorongkan kita terus untuk meningkatkan keimanan kita, menambah ilmu serta amalan dan masukkan kita semua dalam golongan orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan juga kepada yang mana bermusafir, yang mana nak pulang ke destinasi masing-masing bersama keluarga dan ahli keluarga kita, moga Allah permudahkan perjalanan kita selamat sampai ke destinasi. Hari ini mungkin yang dah ada nak balik ke kampung halaman, ke rumah masing-masing, insyaAllah moga Allah permudahkan segalanya. Dan kuliah kita sebentar lagi sepatutnya kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rusdi bin Ramli, tapi Ustaz ada hal jadi kita akan diganti dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim, iaitu kita mula pada 9 pagi untuk kuliah duha kita. Maknanya ada sejam lagi untuk kita bersiaran untuk kuliah duha. InsyaAllah pada yang ada lapang boleh teruskan bersama, dan yang mana ada urusan moga Allah mudahkan segalanya. Dan kita tutup kuliah kita pada pagi ini. Sekali lagi kita persilakan yang bahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan saya sudahi wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada orang nak tanya soalan, boleh ke Ustaz? Ada hal ke? Soalan, boleh satu soalan boleh? Okey, satu soalan. Ada yang tanya, ada nak soalan. Mungkin Ustaz pun ada urusan lain. Okey, satu soalan kita berikan sebelum Ustaz tutup. Okey Ustaz, uzlah ni maksudnya kita bersendirian dalam melakukan satu amal ibadah ataupun berfikiran tentang akhirat ataupun kita beramal kan. Jikalau kita campur dengan program-program macam ni, boleh ke nampak tetapi kita dipertikaikan oleh satu golongan-golongan yang tak nak mau campur, tetapi dia mempertikaikan kita punya gaya hidup. Kenapa kau pergi masjid? Kau muda lagi.
kenapa kau gaul dengan agama Nur Imam? Sedangkan diorang semua dah berumur. Saya cakap biarlah saya nak bercampur. Saya nak ini. Tapi diorang mempersoalkan saya seolah macam saya ni menunjuk, riak. Sedangkan kita mengajak benda perkara itu untuk kebaikan. Bagaimana kita nak atasi perkara tu? Kita ngajak, kadang-kadang kita duduk kat office kan, program-program ni kan selalu waktu kerja apa. Tapi kita bukannya nak menunjuk, tapi kita nak mengajak kebaikan. Bagaimana tu Ustaz? Baik, soalan yang bagus, perkongsian yang menarik. Berkenaan dengan usaha kita untuk beruzlah, dengan catatan kita masih bergaul seperti mana pergaulan harian kita. Tetapi kita sudah melangkah kepada satu proses di mana pergaulan yang kita bergaul dengan ramai manusia cukup sekadar keperluan yang diperlukan sahaja. Contoh, kita bergaul di tempat kerja, bergaul macam biasa. Jangan pula tiba-tiba kita beruzlah tak pergi kerja. Betul kan? Kita dah pergi kerja apa semua. Tapi kita nak beruzlah, maknanya kita meninggalkan kesibukan dunia yang tidak mempunyai apa-apa mendatangkan manfaat kebaikan akhirat. Contohnya sembang kosong saja-saja. Sembang kosong, dia tengok. Kalau sembang kosong yang tak ada tujuan, dia jadi tak berapa bermanfaat. Tapi kalau sembang kawan-kawan yang mana dengan sebab itu mengukuhkan hubungan ukhuwah antara kita dengan dia, dia jadi manfaat. Tapi kita nak beruzlah tu kepada yang namanya kepada majlis ilmu. Yang pertama sekali, seandainya datang kritikan. Dia kata kenapa engkau pergi masjid, kenapa engkau campur dengan grup-grup orang yang dah tua-tua. Tapi Gemma Nur Iman tak tua lah rasanya. Semuanya baru 40-an kalau tak silap lah. Semua baru 30-an ni. Kalaulah kata persepsi tu begitu. Kan kita tidak, pertama sekali kita kena mindset kita ialah sebenarnya kita tak perlu risau sangat tentang dia punya persepsi dia kepada kita tu, kita tak perlu risau. Selagi mana kalau kita ada kerisauan tentang itu, dia akan mengganggu fokus kita. Maknanya kalau dia kata, engkau buat apa engkau pergi sana, join sana. Itu kan banyak, masjid tu kan banyak untuk orang tua-tua saja. Contoh saja kan. Maknanya itu bukan persepsi dia kan. Jadi tak apalah. Cakap dengan dia, tentang itu kita jangan risau. Cuma kita risau ialah, kita boleh tak buat sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan kita cuba lebarkan manfaat itu untuk kepada orang lain sebahagian daripada mereka. Contohnya ada kawan kita tu yang bersikap begitu, ada 5 orang. Ada tak salah seorang daripada dia yang tak sampai begitu cara berpandangan? Yang mana kita boleh ajak satu orang dulu untuk kepada kebaikan. Maka kita lakukanlah dengan kemampuan yang seperti itu. Dengan catatan, yang pertama, kita tidak mengambil berat sangat tentang pandangan dia berkenaan keputusan kita. Pandangan dia kita anggap tak berapa penting dulu. Yang kedua, kita menganggap bahawa pendirian kita tu tentang apa yang kita lakukan tu betul atau tidak. Kita, kalau dia kata kau ni riak nak tunjuk-tunjuk saja. Tentang pandangan dia, tentang kita riak tu tak berapa penting. Tapi yang penting ialah, aku ni riak ke tidak? Yang tu penting. Aku ni riak tak tidak? Okey, kalau contoh, pandangan dia bahawa engkau ni sibuk lah, asyik nak join masjid, join orang tua. Engkau buat benda tu nak buat apa sebenarnya? Kau tak kena dengan zaman kau. Itu pandangan dia. Okey. Kita betul tak yang kita buat tu? Kena tak dengan zaman dan cara kita? Kalau yang kita buat tu betul, yang mustahak tu kita buat tu benda betul tak betul? Kalau perkara yang kita buat tu benda yang bukan soal tua atau muda. Sebab akhirat bukan soal tua muda. Mati juga bukan soal tua muda. Beramal soleh bukan soal tua dan muda. Orang muda pun kena beramal soleh. Orang tua pun kena amal soleh. Orang muda pun akan mati. Orang tua pun akan mati. Orang muda pun ada akhirat. Orang tua pun ada. Jadi kita buat tu bukan kerana umur tu. Kita buat kerana urusan kita, hakikat kehidupan tu akan menuju akhirat. Jadi yang kita fikir tu yang lebih penting. Yang orang fikir tadi tu pendapat dia tak berapa penting. Jadi kita fokus dulu kepada apa yang penting untuk urusan kita.
Bila kita fokus kat situ, sedikit demi sedikit pandangan orang tu dia menjadi tak terlalu penting. Yang agak menjadi cabaran kepada kita ialah mulut kita kata mereka punya pandangan tak penting, tapi hati kita masih memikir-mikir tentang pandangan mereka tentang kita. Selagi mana kita terlalu memikir-mikir atau terganggu, sebenarnya kita belum dapat buang sepenuhnya dan kita masih lagi ambil berat tentang pandangan dia tentang keadaan kita. Ini bukan bukan saya bertujuan untuk mengajak kita sombong, tak nak menerima pandangan orang lain, bukan. Tapi pandangan orang lain selama mana ia benar dan bermanfaat untuk akhirat, maka penting, sangat penting. Kritikan orang soleh kepada kita, teguran guru kita kepada kita, itu memang pandangan tepat dan baik untuk akhirat. Penting, mesti diambil, jangan menyombong diri. Tapi pandangan yang tidak benar, tidak tepat dan tidak ada kebaikan apa pun dan tepat dan benar, tak ada tepat apa pun untuk urusan akhirat, maka mengabaikannya tu lebih baik. Mengabaikannya lebih baik. Jadi saya bukan berkata begitu untuk mengajak kita nyombong, tak nak terima pandangan orang tentang kita. Ada yang patut sangat kita terima dan ada yang patut sangat kita abaikan. Kalau yang langkah pertama dan kedua ni kita boleh atasi, insya-Allah. Nanti apa saja pandangan orang yang tak berapa tepat tentang kita, makin lama dia akan, orang sekarang sebut kalis lah. Lama-lama dia akan kalis dan kita fokus kepada matlamat dan tujuan. Mudah-mudahan Gema Nur Iman ni jadi platform kepada menyuburkan kekuatan rohani kita untuk yang kehadapan, untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin saja bila generasi kita ni dah meninggal dunia semua, dengan sebab yang kita buat ni, video yang ada apa semua, tiba-tiba ditonton oleh lagi 40 tahun ke hadapan. Dia pun kata, aku ada pernah nampak lah video. Ini orang, kita semua dah meninggal ni. Tiba-tiba orang cakap, aku dah pernah tengok lah ada satu video dulu dia tulis Gema Nur Iman. Ni video lama ni. Dah 100 tahun dah orang tengok. Rupanya jadi inspirasi untuk orang yang ke hadapan. Kita pun tak tahu. Jadi urusan kita, apakah itu terjadi atau tak terjadi bukan urusan kita. Tapi urusan kita ialah fokus kepada apa yang baik untuk urusan dunia akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara, silakan. Terima kasih Ustaz. Ambil masuk Ustaz untuk pencerahan ini, insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kuliah hari Isnin dan juga terusnya hari Rabu nanti sambungan lagi dengan kitab ini, insya-Allah. Jadi mohon Ustazlah tutuplah kuliah kita untuk hari ini. Mudah-mudahan urusan Ustaz juga dan para jemaah juga Allah lancarkan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Terima kasih.